Okey, sebelum cikgu nak bagi latihan tentang ujian bertutur ni, cikgu nak bagi taklimat secara ringkas sebab ada kawan kamu yang belum tahu lagi. Okey, tak apa, kejap je. Okey. Okey, suara cikgu jelas Clear semua? Okey, clear suara cikgu? Jelas? Cikgu risau cikgu punya suara tak dengar. Okey, thank you. Okey, semua ambil perhatian Markah ujian bertutur ni tinggi tau, 70. 70 markah. Bersamaan dengan karangan bahagian B. Okey. Baik. Untuk ujian bertutur ni dia ada dua bahagian. Okey, bahagian A dan bahagian B. Okey, hari ni cikgu nak terangkan bahagian A dulu Bahagian B tu minggu depan. Okey. Bahagian A ni apa dia? Bahagian A ni ialah ujian bertutur secara individu. Maknanya kamu kena jawab soalan ujian bertutur ni sorang-sorang. Kamu akan bersoal jawab dengan pentaksir. Okey, markah yang diperuntukkan ialah 40 markah. Banyak ni. 40 markah. Dalam masa berapa je? 3 hingga 5 minit saja. Bayangkan dalam masa sekurang-kurangnya 5 minit, 3 minit, kamu boleh capai 40 markah. Okey. Okey, yang pertama, calon tidak dibenarkan membawa alat tulis, nota, buku, catatan dan sebagainya. Okey, maknanya bila masuk dekat bilik ujian tu tak boleh bawa apa-apa alat tulis ataupun sebarang nota. Okey, rubrik penskoran dia ada 4. Yang pertama, tata bahasa dan kosakata. Maknanya sepanjang kamu bercakap tu, pastikan tata bahasa kamu betul. Dari segi istilah ataupun imbuhan ataupun susunan ayat, kena gramatis. Yang kedua, sebutan. Sebutan kena jelas. Mengikut bahasa Melayu baku. Okey. Maknanya kalau ada dialek dialek Perak ke, dialek Penang ke, dialek Kelantan, Terengganu, kalau boleh kena elakkan. Cakap bahasa Melayu baku. Kalau kamu kekalkan logat ataupun dialek negeri masing-masing, markah sebutan ni akan rendah. Okey, kefasihan dan kelancaran. Maknanya sepanjang kamu jawab tu pastikan lancar. Pastikan kamu lancar. Jangan ada yang gagap. Kalau gagap, markah kurang lah. Melainkan yang OKU lah kan. Ada kat OKU tu dikecualikan lah. Tapi kalau tak sengaja tergagap ke, markah kurang. Okey. Yang terakhir sekali ialah idea dan bermakna. Maknanya kamu kena menyampaikan isi yang ada fakta. Dan idea yang kamu sampaikan juga logik. Dan boleh diterima oleh akal lah. Okey. Idea yang kamu sampaikan haruslah bernas dan menjawab soalan yang diajukan. Maknanya kalau lagi tajuk tu, maka idea akan kurang. Okey, itu je lah. Ada 4 rubrik ni So, setiap aspek ni ialah 10 markah. Tata bahasa 10, sebutan 10, kefasihan 10, idea pun 10. Okey. Okey, mula-mula macam ni. Dia ada 2 bilik tau. Yang pertama bilik menunggu, yang kedua bilik ujian. Bila mula-mula sekali, murid akan berkumpul dekat bilik menunggu. Okey. Lepas tu, contohlah Aisyah Sofia. Okey, contohlah Aisyah Sofia ni adalah calon pertama. Okey. Bayangkan cikgu ni pengawas. Okey, so cikgu ni akan bagi satu bahan rangsangan dekat Aisyah. Kena Aisyah.
So, Aisyah akan ambil bahan itu dan akan baca dekat bilik menunggu. Baca senyap. Baca sorang-sorang dulu. Selama 3 minit. Okay, bila dah habis 3 minit, barulah Aisyah akan dibawa ke bilik ujian. Okey. Jadi Aisyah akan bersoal jawab dengan pentaksir. Selama 3 hingga 5 minit. Paling kurang 3 minit. Paling lama pun 5 minit je. Okey. Itu saja. Setakat ni faham? Cikgu, Ya. dalam ujian nanti boleh bawa ke bahan rasangan tu? Ke kena tinggal? Akmal tak pernah jawab lagi speaking test ni. Tak pernah. Okey, tak apa. Okey, macam ni. Waktu bilik menunggu tu, contohlah Akmal. Okey, Akmal dekat bilik menunggu tau. Bilik menunggu tu lebih kurang berapa Jaya? 4 kali 3. Berapa? Lebih kurang 12 orang kot. Contoh bilik menunggu tu ada 12 orang. Bayangkan Akmal ni murid pertama, calon pertama kan. So pengawas tu akan bagi Akmal satu kertas ni, akan baca kat situ, baca kat bilik menunggu tu. Selesai 3 minit, Akmal akan bergerak seorang dekat bilik ujian. Waktu tu bawa kertas tu je lah. Okey. Bawa kertas tu je, letak kat meja. Lepas tu, Akmal kena baca kuat-kuat sampai satu kelas dengar. Lepas tu jawab 4 soalan. Soalan pertama dan soalan kedua, jawapan dalam kertas tu. Soalan 3 dan soalan 4, soalan kebat kena fikir. Tak apa, Akmal jangan risau. Lepas ni cikgu akan tunjuk. Okey, yang paling penting, Akmal tahu dah nak jawab macam mana. Pentaksir ada 2 orang. Pentaksir tu ialah guru. Guru biasa je. Tapi guru tu daripada sekolah lain. Okey. Tak apa, cikgu tunjuk jangan risau. Senang je. Tak ada klik. Okey. Dah, ni abaikan. Tak penting. Kita teruskan Okey, cikgu tunjuk gambaran sebenar. Kelas, kalau ada yang tak faham, tanya cikgu sebab kamu semua akan start ujian bertutur ni pada 8 kan? 8 sampai 11 hari bulan 1. 8, 9, 10, 11. 4 hari. Okey, 4 hari. Batch senior kamu 3 hari. Tapi yang batch kamu 4 hari. Tak tahu kenapa. 4 hari dia buat So, lebih kurang berapa minggu lagi? Bulan 12 tolak cuti di minggu. Bulan 12 2 minggu. Bulan 11 ni ada lagi lebih kurang 3 minggu je. Lebih kurang 3 minggu lagi tolak cuti. Baik, tak apa. Okey, persediaan untuk ujian bertutur ni, kamu hanya perlu baca buku teks je. Okey, baca buku teks je. Sebab tema dalam ujian bertutur ni semua dalam buku teks. Kesihatan, kebersihan. Nampak ni? Ya Allah, tak nampak pula. Okey, nampak ni. Kesihatan, kebersihan, keselamatan, perpaduan, kebudayaan, kesenian dan estetika. Semua dalam buku teks. Akmal ada buku teks, Akmal? Siapa lagi Tak ada cikgu, saya tak ada buku teks. Tak ada. Afikah dengan siapa seorang lagi? Nabila ada buku teks tak? Bagus. Kita ada buku teks online tau. Kalau kamu boleh access tak MOE?
Tapi cikgu saya ada minta kat kawan apa kawan saya lama macam Ah, rujukan gitu lah. Soalan peta tiga ni maksudnya bab-bab dalam buku teks BM. ada lah. Ada. Okey, tak apa. Sebenarnya buku teks ni dia macam dia banyak kepada artikel tau ataupun isu semasa kan. Isu tentang jerebu, tentang kerjaya, pendidikan, tentang teknologi hijau, biodiesel, tentang apa lagi? Makau, apa ni? Penipuan Makau, apa lagi? Tentang teknologi maklumat. Dia macam-macam isu ada. So memang soalan tu memang dia akan tanya isu dalam buku teks tu je. So cikgu dah observe, cikgu dah taksir ni dah selama berapa tahun dah? Lupa dah. Dah 2 tahun dah cikgu observe. Memang dia tanya dalam buku teks je. Okay. So baca buku teks je. Walaupun kamu mahir bercakap, tapi kalau kamu tak ada knowledge, tak ada ilmu nak cakap, so markah akan rendah. Okay. Okay, selesai. So persediaan pertama, baca buku teks. Lepas tu rajinlah bercakap. Kan? Rajinlah bercakap. Okay, so cikgu bagi tahu balik. Untuk individu ni markah dia 40 40. So jadi tempoh untuk menjawab soalan individu ni ialah 3 hingga 5 minit. Okey, 3 hingga 5 minit. So dia akan pentaksir tu dia akan set masa. Kalau masa dah lebih 5 minit, dia akan apa ni? Terus tutuplah sesi tu. Okey. So tadi mula-mula dekat bilik menunggu, Akmal akan dapat ni bahan ni namanya. Ni bahan ni. Faham? Akmal akan dapat bahan ni. So Akmal akan baca dulu dekat bilik ujian tu, bilik menunggu tu sorang-sorang 3 minit. Lepas tu lah habis 3 minit baru Akmal akan pergi ke bilik ujian. Pengawas yang akan bawa Akmal. Okey. So mula-mula apa yang Akmal kena buat? Okey. Baca bahan ini secara mekanis. Maknanya baca kuat-kuat. Jangan baca dalam hati sebab pentaksir tu akan observe bacaan Akmal macam mana. Okey. Sorry cikgu mention Akmal sebab yang lain semua dah tahu kan. Okey. Baik, okey Akmal. Akmal boleh baca? Baca ni kuat-kuat. Boleh cikgu. Okey. Kesihatan mental seringkali dianggap remeh oleh masyarakat. Malah terdapat stigma masyarakat sekeliling yang menganggap kesihatan mental berkaitan dengan penyakit gila. Stigma begitu sebenarnya akan memburukkan lagi keadaan individu jika masalahnya gagal ditangani segera. Tambahan pula, masyarakat turut berhadapan dengan penyakit lain seperti jantung, kencing manis dan kanser sehingga masalah mental tampak tiada memberikan kesan apa-apa. Namun, sejak pandemik COVID-19 melanda pada hujung 2019, masalah kesihatan mental mendapat perhatian disebabkan laporan beberapa kes berkaitan yang menyayat hati. Malah, isu ini juga dapat dilihat berdasarkan statistik penceraian dan penderaan yang tinggi sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Permasalahan tersebut semuanya berpunca daripada emosi tidak terurus yang menjejaskan kewarasan individu. Oleh itu, penting untuk kita mendapatkan kesejahteraan kesihatan mental. Okey, terima kasih. Okey, bacaan Akmal bagus. Okey, cikgu nak pesan dekat semua yang dekat sini. Okey, biasanya ramai murid tau, dia salah sebut ni tau. Ramai sebut COVID-19. Kena hati-hati. COVID-19. Okey. COVID ni ialah akronim maknanya singkatan lah. COVID maknanya coronavirus disease kan. Singkatan dia. Okey. Bila Akmal selesai baca,
Pentaksir akan tanya 4 soalan. Soalan 1 dan 2. Okey, kita ni Soalan 1, 2, 3, 4. Okey, tak apa, slow-slow. Soalan 1, jawapan dalam bahan. Bahan ni lah. Soalan 2 pun sama, jawapan dalam bahan. Okey, soalan 3, soalan kebat. Okey, kebat. Dengar cikgu punya ni taklimat sebab cikgu dah observe banyak sekolah dah ni. Soalan 3, 4 ni soalan salah je pula. Kebat. Kebat tu maknanya kemahiran berfikir alas tinggi. Kamu kena jawab mengikut pengalaman ataupun pengetahuan. Jawablah ikut peribadi kamu sendiri. Soalan 3, 4 ni jangan sekali kamu cari jawapan dalam ni pula. Memang tak ada. Memang tak ada. Kan? Soalan 1, soalan 2 je yang ada dalam bahan. Okey Baik, cikgu nak tanya seorang-seorang boleh tak? Cikgu nak sebab itulah asyik orang yang sama jawab. Okey cikgu sebut. Okey, Aisyah Sofia boleh Aisyah Sofia? Belum cikgu apa ni buka soalan cikgu nak tanya respon dulu. Aisyah Sofia boleh tak jawab soalan 1? Okey, tak apa. Tak apa lagi Munirah boleh tak? Soalan 1 senang, jawapan dalam ni je. Boleh Munirah? Munirah ni nama ada cikgu Munirah. Nama ada cikgu Nur Munirah Ashikin. Munirah boleh Munirah? Takut ke ni? Takut. Iris boleh Iris? Cikgu, Ya. nak Siapa tanya ni? boleh? Ya. Kalau contoh soalan kebat tu, contoh kita macam tak tahu macam mana nak jawab, contoh macam kita tanya soalan kan, kita macam tak dapat nak keluarkan idea-idea tu. Kita macam diam je ke ataupun dapat markah ke? Macam Okey, mana? faham? Takkan nak diam je kan, mesti orang kata apa tu, at least bagilah cakap apa-apa kan. Tapi Okey, kalau dah tak faham. ada idea nak buat, nak cakap apa? Pasal Okey, soalan kebat tu. macam ni. Ada setengah bahan yang kadang-kadang soalan 3, 4 ni jawapan dekat sini tau. Kadang-kadang. Berdasarkan pengalaman cikgu lah. Kadang-kadang ada juga bahan yang dalam bahan ni ada jawapan ketiga dan keempat. Jawapan soalan 3, 4. So baca je. Tapi kalau tak ada juga, daripada Akmal diam je, baca je lah. Petik lah mana-mana ayat dalam ni, baca. Sebab kalau diam, tak cakap langsung, memang tak ada markah. So, Akmal better baca saja jawapan dalam ni, dalam bahan ni. Walaupun salah, ada markah. Okey. Faham? Cikgu. Ya. Faham cikgu. Okey, bagus. Akmal lah jawab, Akmal. Dia lain senyap je. Okey, tak apa. Nyatakan stigma masyarakat tentang kesihatan mental. Jawapan kat sini. Cikgu ulang. Nyatakan Nyatakan stigma masyarakat tentang kesihatan mental. stigma masyarakat stigma masyarakat mengenai kesihatan mental, menganggap kesihatan mental ini berkaitan dengan penyakit gila. Bagus. Ni dia jawapan dia kan. Masyarakat sekeliling menganggap kesihatan mental berkaitan dengan penyakit gila. Okey, stigma ni maknanya pandangan. Pandangan ataupun persepsi. Pandangan ataupun persepsi. Kan baru ni kan ada isu ni kan. Ada seorang peniaga kepada Kemboja kan. Dia menghina orang Melayu ni pemalas. So itulah dia stigma terhadap orang Melayu. Kata orang Melayu malas. Orang Melayu malas. Tu stigma. Bila tengok orang Cina je, apa dia?
pandai berbisnes, pandai menguruskan perniagaan kan. Orang Cina memang banyak berniaga. Macam tu. Stigma tu persepsi, pandangan. Okey, bagus. Tu je jawapan dia. Yang paling penting, jawapan kita tu, kita kena sebut kepala soalan. Macam yang Akmal jawab tadi. Okey, cikgu dah jadi kan. Nyatakan stigma masyarakat tentang kesihatan mental. So, jawab balik. Stigma masyarakat tentang kesihatan mental ialah masyarakat sekeliling yang menganggap kesihatan mental berkaitan dengan penyakit gila. Pastikan jawab kepala soalan. Jangan terus jawab je dalam ni. Faham? Okey. Soalan kedua. Siapa lagi nak jawab? Kita tak faham atau lupa dalam tasik kot. Okey, kebiasaannya pentaksir boleh ulang 2 kali je. 2 kali. Tapi dia kena ikut. Dia setiap pentaksir tak sama tau. Kalau macam contoh cikgu kan. Cikgu pentaksir, cikgu bagi chance je kan. Sebab mungkin kadang-kadang murid tak dengar. Jadi cikgu ada je ulang sampai 3 kali. Ikut budi bersyara cikgu. Sebab setiap cikgu tu tak sama. Macam cikgu ni baik hati sikit. Okey. Baik, soalan kedua. Siapa nak jawab soalan kedua ni? Cuma nak bagi peluang kat semua jawab ni. Izzatul Uzma boleh? Cikgu ni cepat banyak tema. Mujahid. Okey, ataupun macam ni. Siapa nak jawab? Terus on mic Sebab banyak tema yang cikgu nak cover. Cikgu difahamkan soalan Pening ni insya-Allah kot keluar untuk tahun depan. Tapi kalau tak keluar jangan marah cikgu pula Sebab ni soalan Pening ni, Pening punya soalan percubaan. Maybe keluar tau. Okey, cikgu tanya soalan kedua. Mengapakah sejak pandemik COVID-19 melanda, masalah kesihatan mental mula mendapat perhatian? Cikgu ulang. Mengapakah sejak pandemik COVID-19 melanda, masalah kesihatan mental mula mendapat perhatian? Okey, siapa nak jawab? Saya, Okey. cikgu. COVID-19 melanda pada hujung 2019, masalah kesihatan mental mendapat perhatian disebabkan laporan beberapa kes berkaitan yang menyayat hati. Mana isu ini juga dapat dilihat berdasarkan statistik pencarian dan penderaan yang tinggi sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bagus, Tengku Syamimi. Terbaik. Nampak? Baca je. Okey So jawapan nombor 2 ni panjang baca je. Okey. Cemerlang jawapan tu cemerlang. Baik, soalan ketiga, soalan kebat Okey, dengar dengan teliti. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk mengelakkan diri daripada masalah kesihatan mental? Jap, lupa beritahu. Okey, soalan kebat ni, you all boleh jawab sama ada jawab satu jawapan bagi huraian ataupun boleh bagi 2 jawapan. Okey, faham? Okey, cikgu ulang balik. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk mengelakkan diri daripada masalah kesihatan mental? Okey, cikgu tunggu siapa yang nak jawab? Saya nak cuba, cikgu. Okey, boleh. Pada pendapat saya,
antara langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan diri daripada masalah kesihatan mental ini adalah uh, jap. Sering berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling. Hal ini kerana ia memberikan impak yang positif kepada diri kita untuk mudah bergaul dengan masyarakat. Itu je. Okey, dapat Kemal, bagus. Okey, cikgu cuma tegur ni je, istilah aja. Tadi Akmal jawab antara langkah-langkah kan. Langkah-langkah tu dah banyak, so tak payah guna antara. Oh, okey. Atau macam ni, antara langkah saja. Tak payah antara langkah-langkah. Antara langkah tu dah banyak. Okey, yang kedua, jangan gunakan adalah. Gunakan ialah. Ialah tu untuk frasa nama, adalah tu untuk kata adjektif dan kata tugas. Biasanya kalau jawab kita guna ialah je. Okey, ialah Boleh, So, cikgu. ialah, lepas ialah kena ada apa? Frasa nama. Frasa nama ialah kita lah, ialah kita. Kita. Sebab dia nak tanya pendapat anda kan. Ialah kita. Kita perlulah apa tadi? Bergaul dengan masyarakat sekeliling. Kita perlulah bergaul dengan masyarakat sekeliling. Hal ini dikatakan demikian kerana. Okey, betul. Cuma tu je. Hal ini dikatakan demikian kerana. Bukan hal ini kerana. Okey, bagus Akmal. Baik, soalan yang keempat. Soalan terakhir sekali. Jelaskan peranan ibu bapa untuk menjaga kesihatan anak-anak. Cikgu ulang. Jelaskan peranan ibu bapa untuk menjaga kesihatan anak-anak. Okey, macam ni. Maksud dia kata kan, jelaskan peranan ibu bapa untuk menjaga kesihatan anak-anak. Maksud peranan tu ialah apa dia tanggungjawab. Apa dia langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk menjaga kesihatan anak-anak. Faham? Bayangkan. Contoh lagi. Bayangkan Mujahid ni sebagai ibu bapa. Apa yang Mujahid kena buat untuk jaga kesihatan anak-anak? Tu je. Okey, siapa nak cuba? Sebab cikgu tak larang nak panggil seorang-seorang ni. Kita baru soalan pertama ni. Cepat. Siapa nak jawab? Inilah peluang kamu. Jangan sia-siakan masa ni. Sebab cikgu kat sekolah tu dah busy lah. Kan? Sekarang ni musim peperiksaan akhir tahun Form 4. Apa ni? Form 1 Form 4. Lepas tu cikgu terlibat dengan apa ni? Amali sains lagi kan? Memang tak sempat lah nak ajar kamu dah. Okey, siapa nak jawab? Tapi cikgu nak buka mic. Okey, ulang Jawab dalam bentuk mic tau. Jangan tulis. Jelaskan peranan ibu bapa untuk menjaga kesihatan anak-anak. Boleh. Bagi isi pun tak apa. 3 isi ke, 4 ke, asalkan jawab. Antara peranan ibu bapa untuk menjaga kesihatan mental anak-anak ialah ibu Jawab cikgu. Tak apa, oi. Okey tu. Macam baca berita dah. Okey. Sorry cikgu. Antara peranan ibu bapa untuk menjaga kesihatan mental anak-anak ialah ibu bapa perlulah sentiasa mendengar luahan hati mereka.
Selain itu, ibu bapa juga hendaklah sentiasa bertanya tentang keadaan anak mereka untuk memastikan mereka dalam keadaan yang baik. Dah, tu je. Ya, bagus. Maknanya jawapan Afiqah. Afiqah tadi? Afiqah? Ya, saya. Jawapan Afiqah tu lebih kepada kesihatan mental kan. Sebab anak-anak ni kita kena ambil berat tentang kesihatan mental anak-anak kan. Sebab anak-anak ni dia bila dia dalam proses membesar kan. Dia memang dia ada sifat ingin tahu kan. So kita kena ambil berat. Jangan kalau anak nak tanya ke kita buat tak tahu, kita busy, kita sibuk kan. So pentingnya kita ambil berat tentang kesihatan mental anak-anak. Okey, bagus. Baik, kita terus kepada bahan yang kedua. Okey. Kali ni tema keselamatan. Okey, siapa nak baca? Volunteer. Saya Okey, bagus Syamimi. Okey, boleh baca. Kuat-kuat. Keselamatan ialah satu keadaan yang selamat dan terlindung daripada sebarang masalah fizikal, sosial, pelajaran dan perkara-perkara lain yang boleh melibatkan kejadian yang tidak diingini berlaku. Keselamatan di sekolah lebih berfokus kepada pencegahan berlakunya sebarang kes kecederaan dan kemalangan di semua tempat dalam lingkungan kawasan sekolah seperti di kantin, bilik darjah, asrama, tandas dan padang. Bagi mengelakkan sebarang kemalangan yang tidak diingini terjadi, maka langkah-langkah pencegahan perlu dirancang dan dilaksanakan dengan terperinci. Oleh itu, satu prosedur keselamatan mengenai tata cara penggunaan sesuatu tempat perlu disebarkan dan disampaikan dalam bentuk risalah atau poster. Tata cara ini termasuklah dari segi penggunaan secara am. Tata cara penggunaan murid dan tata cara penggunaan guru. Dengan adanya prosedur ini, pihak pentadbiran dan semua warga sekolah akan mempunyai komitmen dalam memberikan kesedaran terhadap aspek keselamatan. Okey, bagus. Terima kasih Cikgu Syamimi. Okey, ada tak perkataan yang tak faham kat sini? Tak ada Risalah tu maknanya pamphlet. Pamphlet Apa lagi? Tak ada kot. Okey, soalan pertama siapa nak jawab? Boleh boleh terus respon. Nyatakan fokus keselamatan di sekolah. Saya. Okey. Boleh cikgu ulang balik? Okey, nyatakan fokus keselamatan di sekolah. Fokus keselamatan di sekolah ialah keselamatan di sekolah lebih berfokus kepada pencegahan berlakunya sebarang kes kecederaan dan kemalangan di semua tempat dalam lingkungan kawasan sekolah seperti di kantin, bilik darjah, asrama, tandas dan padang. Dengar, senang soalan bertutur ni. Soalan satu senang lah. Soalan 3, 4 berkicap menjawab. Okey, soalan kedua. Okey, bagus Syamimi. Syamimi pula, Alia Najiha. Okey, soalan kedua. Apakah prosedur keselamatan mengenai tata cara penggunaan sesuatu tempat? Okey. Prosedur keselamatan mengenai tata cara penggunaan sesuatu tempat perlu disebarkan dan disampaikan dalam bentuk risalah atau poster. Okey. Sudahkah Afiqah? Dah. Okey, tak apa. Kali ni jawapan Afiqah kurang tepat. Sebab dia trik soalan ni. Dia kata kau. Apakah prosedur keselamatan mengenai tata cara penggunaan tempat? Okey, kalau kita nak gunakan satu tempat tu, contoh padang kan. Kalau kita nak gunakan padang tu, apa peraturan yang kita kena patuhi? Nak gunakan padang ke, nak gunakan gimnasium ke, nak gunakan blok ni, nak gunakan kelas. Apa peraturan yang kita kena ikut? Apa prosedur dia? So ni dia. Tata cara ini termasuklah dari segi penggunaan secara am. Tata cara penggunaan murid dan tata cara penggunaan guru. Itulah jawapan dia. Okey Kalau jawapan yang Afiqah bagi tadi,
Dia kata tata cara tu kena disebarkan. Kita kena sebarkan peraturan tu dekat orang. Tapi dia tak sentuh pun apa prosedur dia. Apa yang kita kena buat untuk menggunakan sesuatu tempat. Bagus. Okey. Soalan ni memang tricky. Baik, soalan ketiga soalan kebat. Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku sekiranya aspek keselamatan tidak dititik beratkan? Tak apa, saya ulang balik. Senang je ni. Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku sekiranya aspek keselamatan tidak dititik beratkan? Okay, contoh macam ni lah. Tengok konteks kat sekolah. Antara cikgu. Boleh. Okey. Pada pendapat saya, perkara yang sering berlaku sekiranya keselamatan Tidak tidak dititik beratkan. apa sekejap. Dititik Pad- beratkan. Tidak dititik beratkan ialah murid-murid boleh mengalami kecederaan yang serius tanpa ada pengawasan daripada guru-guru. Murid boleh mengalami kecederaan yang serius sekiranya tiada pengawasan daripada guru-guru. Okey. Sudah? Sudah. Okey, bagus. Jawapan tu okey. Cuma jawapan Akmal tu boleh kembangkan lagi sebenarnya. Maknanya boleh menyebabkan kecederaan kan? Okey, lagi satu selain kecederaan, apa yang berlaku? Maknanya pihak sekolah akan dikenakan tindakan undang-undang. Faham tak? Sebab apa yang berlaku kat murid-murid, pihak sekolah yang kena bertanggungjawab. Sekarang ni memang bahaya, memang saman menyaman. Contohlah kan anak dia terjatuh daripada tingkat 1 kan. Padahal anak dia yang nakal kan, main dengan kawan. Lepas tu terjatuh. Jadi pihak sekolah yang kena. Jadi kalau aspek keselamatan tidak dititik beratkan, yang akan beritahu tadi, murid akan mengalami kecederaan. Yang kedua, pihak sekolah akan dikenakan tindakan undang-undang. Okey, bagus. Ataupun selain kecederaan, apa lagi? Boleh menyebabkan kematian. Okey. Soalan yang terakhir. Jelaskan peranan ibu bapa untuk sama soalan dia. Jelaskan peranan ibu bapa untuk menjaga keselamatan anak-anak di rumah. Cikgu ulang. Jelaskan peranan ibu bapa untuk menjaga keselamatan anak-anak di rumah. Senang ni. Makna kita sebagai ibu bapa, apa yang kita kena buat untuk pastikan anak-anak kita selamat duduk rumah? Okey. Lebih-lebih lagi anak yang kecil-kecil tu. Kan? Yang tak tahu buat apa-apa. Ibu bapa sentiasa mengawal mereka dan memerhatikan gerak-gerik. Okey, teruskan. Betul-betul. Jawapan tu betul. Teruskan lagi. Boleh kembangkan lagi. Itu je saja.
Okey, tak apa cikgu. Ke ada yang kawan-kawan lain nak tambah? Cikgu bagi peluang. Okey, maknanya jawapan Syumi tadi, ibu bapa haruslah mengawasi gerak-gerik anak-anak di rumah. Terutamanya anak-anak yang masih kecil. Kalau cikgu nak tambah jangan membiarkan anak-anak sering bermain di berdekatan dengan jalan raya. Bagus. Ibu bapa haruslah melarang anak-anak daripada bermain ataupun mendekati jalan raya. Okey, bagus. Kan? Sebab rumah kita ni ada juga rumah tu yang berhadapan dengan jalan besar kan? Ataupun laluan utama. Banyak dah kes. Anak lah main kat luar kena langgar. Banyak dah kes tu. Okey, yang ketiga apa lagi? Ibu bapa juga haruslah menyimpan peralatan yang tajam di tempat yang selamat daripada anak-anak. Kan? Contohnya gunting, pisau, kena simpan di tempat yang selamat. Kan? Maknanya kalau contohnya letak pisau ataupun apalah peralatan tajam mesti letak tempat tinggi yang tidak mudah dicapai oleh anak-anak. Banyak lagi lah. Ibu bapa harus memastikan apa lagi? Apa lagi ya? Ibu bapa harus memastikan peralatan elektrik disimpan di tempat yang selamat. Ataupun kena pastikan apa dapur gas lah. Boleh cerita je apa pun. Maknanya soalan 4 ni dia lebih kepada keselamatan anak-anak yang masih kecil kan. Sebab bila anak-anak ni masih kecil, dia tak boleh berfikir dengan waras sebab dia masih kecil. Okey, baik, selesai. Soalan ketiga Kali ni tema perpaduan. Okay, so soalan kebat sama je. Jawab satu huraian ataupun jawablah 2 isi ataupun 3 isi. Baik. Siapa nak baca? Soalan Saya 3. nak baca. Okey, boleh baca Alia. Membina sebuah negara yang aman serta masyarakat yang bersatu padu bukanlah satu usaha yang mudah kerana hal ini memerlukan kerjasama daripada semua etnik di Malaysia. Membentuk persefahaman dan kesepaduan memerlukan ejen penggerak yang berdedikasi untuk membawa aura positif dalam merapatkan anggota masyarakat. Masyarakat seharusnya mengenang kembali sejarah untuk mendapatkan kemerdekaan supaya mereka lebih menghargai erti keamanan yang dinikmati pada hari ini. Prinsip rukun negara harus diamalkan kerana merupakan asas kerukunan hidup bermasyarakat, permuafakatan dan perpaduan yang melambangkan wujudnya kesatuan hati. Cukuplah peristiwa 13 Mei 1969 menjadi pengajaran dan kesedaran masyarakat bahawa negara Malaysia kita ini merupakan sebuah keluarga besar yang mempunyai kepelbagaian etnik, bangsa, agama, budaya dan kepercayaan yang perlu saling disantuni untuk mencapai keharmonian dan kedamaian. Okey, terima kasih Alia Najiha. Baik, soalan pertama. Mengapakah masyarakat seharusnya mengenang kembali sejarah untuk mendapatkan kemerdekaan? Saya. Okey. Masyarakat seharusnya mengenang kembali sejarah untuk mendapatkan kemerdekaan supaya mereka lebih menghargai erti keamanan yang dinikmati pada hari ini. Prinsip rukun negara tu je kan? Ya betul. Sampai. Ya, masyarakat seharusnya mengenang kembali sejarah untuk mendapatkan kemerdekaan supaya mereka lebih menghargai erti keamanan yang dinikmati pada hari ini. Okey, bagus. Soalan yang kedua pula. Nyatakan pengajaran daripada peristiwa 13 Mei 1969. Cikgu ulang Nyatakan pengajaran daripada peristiwa 13 Mei 1969.
Jawapan Saya, dalam cikgu. bahan je. Peristiwa 13 Mei 1969 menjadi pengajaran dan kesedaran masyarakat bahawa negara Malaysia kita ini merupakan sebuah keluarga yang besar mempunyai keberbagaian etnik, bangsa, agama, budaya dan kepercayaan yang perlu saling disantuni untuk mencapai keharmonian dan kedamaian. Ya, bagus. Jawapan memang panjang ni Okey. Baik, soalan yang ketiga. Ni senang je. Soalan yang senang sangat. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk memupuk perpaduan di kawasan kediaman? Saya nak jawab. Okey. Cikgu ulang balik boleh? Okey, pada pendapat anda, apakah langkah-langkah untuk memupuk perpaduan di kawasan kediaman? Pada pendapat saya, langkah-langkah untuk memupuk perpaduan di kawasan kediaman ialah masyarakat seharusnya saling bertolak ansur antara semua bangsa yang berada di kawasan kediaman. Selain itu, masyarakat juga harus masyarakat juga boleh bergotong royong bersama-sama untuk merapatkan lagi hubungan perpaduan antara semua bangsa. Okey, bagus. Okey, ini dalam konteks masyarakat. Okey. Jawapan kita tak semestinya pihak masyarakat, boleh juga pihak apa ni? Kerajaan, apa yang kerajaan kena buat ataupun jawatankuasa penduduk kena buat apa. Kan? Contohnya, jawatankuasa rukun tangga haruslah mengadakan program sukan yang melibatkan penduduk di kawasan kediaman. Kan? Melalui aktiviti sukan yang diadakan, ia boleh merapatkan lagi hubungan sesama jiran yang berbilang bangsa dan agama. Apa lagi yang betul buat? Pihak kerajaan melalui Kementerian Kebudayaan boleh menganjurkan rumah terbuka. Melalui program ini, jiran yang berbilang bangsa dan agama boleh berkumpul dan meraihkan sambutan rumah terbuka. Okey, tak kisahlah. Okey, selesai. Soalan yang keempat. Jelaskan cabaran-cabaran untuk memupuk perpaduan di negara kita. Ni kena berfikir sikit tau. Jelaskan cabaran-cabaran untuk memupuk perpaduan di negara kita. Faham tak soalan dia? Okey, maksudnya macam ni. Apa masalah yang kita hadapi untuk pupuk perpaduan? Apa halangan kita? Apa halangan untuk pupuk perpaduan kaum dekat Malaysia ni? Apa masalah dia? Afika boleh jawab, Afika boleh jawab. Cuba. Jawapan tu betul tapi jawab dalam bentuk ayat. Satu ayat pun jadilah. Pak, cikgu tunggu, cikgu tunggu. Sudah. Okey, macam ni lah. Cuba ulang balik.
Jelaskan cabaran-cabaran untuk memupuk perpaduan di negara kita. Okay, apakah masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita dalam usaha untuk memupuk perpaduan kaum? Okey, cuba. Cabaran lah cikgu, masalah Masalah macam apa halangan? Apa benda halangan kita nak pupuk perpaduan kaum ni? Apa halangan yang kita hadapi? Apa halangan yang Malaysia hadapi untuk pupuk perpaduan kaum? Macam mana nak apa cabaran untuk memastikan masyarakat Malaysia ni bersatu padu? masalah ke macam halangan? Halangan, cabaran, halangan. Apa kesulitan yang dihadapi? Remaja lebih suka bermain permainan video di rumah berbanding keluar untuk bergaul dengan masyarakat. Bagus. Okey, bagus. Betul. Nak cuba jawab boleh cikgu? Boleh. Cabaran-cabaran untuk memupuk perpaduan di negara kita ialah masyarakat sentiasa bermain tentang isu sensitif seperti perkauman. Seperti contoh, mereka memandang serong terhadap kaum lain. Selain itu, masyarakat juga tidak menghormati agama yang dianut oleh pelbagai bangsa. Bagus, jawapan yang matang. Jawapan Akmal, jawapan Afika bagus. Okey, ada lagi nak bagi jawapan? Okey, antara cabaran lain ialah cabaran utama untuk memupuk perpaduan kaum Malaysia ialah Malaysia masih mengamalkan sekolah vernacular. Okey. Sekolah vernacular bermaksud sekolah yang berasaskan kaum, iaitu sekolah jenis kebangsaan, Cina, Melayu dan juga India. Bila wujudnya sekolah ini, generasi baru tidak dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi ini yang menyebabkan Malaysia gagal untuk mencapai perpaduan. Dulu Malaysia ada buat satu dasar namanya sekolah wawasan. Sekolah wawasan ni dia bukan macam mana sekolah wawasan ni maknanya dia wujudkan kantin tu. Kantin tu dikongsi oleh dua buah sekolah. Kan? Sekolah Cina dan sekolah Melayu dia dikongsi kantin. Tapi dasar ni gagal. Tak kisah. Bergantung kepada panjang ke tak. Tak kisah. Dua isi pun paling kurang-kurang dua isi lah. Dua isi. Sebab tak lama pun. 3 minit, 5 minit kan. Cakap dah habis. Paling kurang dua isi lah. Kalau kamu boleh explain, satu isi pun tak apa. Kan? Mana bagi satu isi, bagi ayat huraian ke, ayat kesan ke kan. Yang penting jawapan kamu tu matang. Jawapan yang ada hujah kamu tu betul lah. Ada fakta dia. Okey. Baik. Soalan terakhir untuk hari ini. Okey, ada siapa nak baca lagi? Ramai lagi tak respon ni. Mujahid. Aina Saya nak baca Safia. cikgu. Ya? Saya nak baca cikgu. Okey, boleh. Angpau dan limau Mandarin amat sinonim dengan sambutan Tahun Baru Cina. Biarpun diamalkan masyarakat Cina, namun ramai yang mungkin tidak mengetahui simbolik di sebalik setiap adat resam dan tradisi tersebut. Mengikut kepercayaan masyarakat Cina, terdapat banyak pantang larang yang perlu diamalkan untuk mendapat lebih tuah dan kemakmuran pada tahun baharu. Antaranya, pengasas Good Feng Shui berkongsi bahawa keluarga kaum Cina akan membersihkan rumah sebelum perayaan. Menurutnya, sebelum masuk tahun baru, masyarakat Cina akan membuang segala barang lama, bukan saja dari segi fizikal tetapi juga dari segi fikiran dan pengalaman lama yang tidak baik. Walau bagaimanapun, mereka dilarang menyapu rumah pada tahun baru Cina kerana dipercayai akan menghalau tuah. Mereka juga akan mengenakan pakaian baharu pada hari berkenaan sebagai simbolik permulaan tahun baharu. Okey, bagus.
Baik, soalan pertama. Nyatakan kepercayaan masyarakat Cina tentang Tahun Baharu Cina. Alhamdulillah. Macam ada kehilangan. Damia. Siapa yang rancak tu? Aina Safia ada, Aina Safia? Aina? Oh, Aina. Qurratu Aini ada, Qurratu Aini. Macam aku macam pernah dengar suara Qurratu Aini ni. Qurratu Aini? Aldina Wafa. Ada tak Aldina Wafa? Isha. Isha bukan rancak tu ni. Isha. Dah apa lah rosak. Isha ada Isha? Bong ada Bong? Cikgu ada student cikgu nama Bong Kai Shen. Bong boleh jawab Bong? Senang soalan pertama. Jawapan dalam ni je. Apa dia soalan dia? Nyatakan kepercayaan masyarakat Cina tentang Tahun Baharu Cina. Saya nak jawab cikgu. Okey. Siapa ni? Mengikut kepercayaan masyarakat Cina, terdapat banyak pantang larang yang perlu diamalkan untuk mendapat lebih tua dan kemakmuran pada tahun baru. Ya, bagus. Izzatul Uzma. Okey, ni jawapan dia Senang je ni. Sebab apa tau senang? Sebenarnya bahan ni kamu baca 2 kali tau. Sekali dekat bilik menunggu. Kan baca seorang-seorang. Kali kedua baca dekat bilik ujian. Baca kuat-kuat depan pentaksir. Aish, Allah. Patut kedua jawab. Okey, soalan kedua. Apakah yang dilakukan oleh masyarakat Cina sebelum masuk Tahun Baharu? Senang ni. Ada tak Hafi? Hafi ada Hafi. Ada cikgu. Okey, mantap. Okey, apakah yang dilakukan oleh masyarakat Cina sebelum masuk Tahun Baharu? Masyarakat Cina akan membuang segala barang lama, bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga dari segi fikiran dan pengalaman lama yang tidak baik. Ya, bagus. Itulah jawapan dia. Ini dia. Okey, baik. Soalan yang ketiga. Siapa nak jawab yang ketiga ni? Pada pendapat anda, bagaimanakah untuk menggalakkan remaja mengamalkan adat tradisi kaum masing-masing? Cikgu ulang. Pada pendapat anda, bagaimanakah untuk mengelakkan salah. Pada pendapat anda, bagaimanakah untuk menggalakkan remaja mengamalkan adat tradisi kaum masing-masing? Soalan dia macam ni tau. Macam mana kita nak galakkan remaja ni untuk mengamalkan adat resam kaum masing-masing? Macam kaum Melayu, macam mana kaum India, macam mana kaum Cina, macam mana dia nak galakkan remaja tu amalkan supaya dia rasa bangga dengan kaum, dengan adat tradisi dia. Kamu kena faham apakah maksud adat tradisi. Adat tradisi tu banyak tau. Pakaian, makanan, pakaian tradisional, makanan tradisional, apa lagi? Perayaan-perayaan ataupun adat resam ataupun budaya Melayu ke budaya India, budaya Cina, mesti ada tradisi yang kita kena amalkan. Apa benda? Susah soalan ni sebenarnya.
Boleh? Okey, cikgu beri jawapan. Saya beri contoh. Okey, cara untuk menggalakkan remaja mengamalkan adat tradisi kaum masing-masing ialah Kementerian Komunikasi dan Media haruslah menyiarkan dokumentari yang memaparkan adat tradisi kaum seperti kaum Melayu, Cina dan India. Dengan adanya dokumentari tersebut, remaja boleh mempelajari adat tradisi yang dipaparkan dan seterusnya mereka boleh mengamalkan mengikut kaum masing-masing. Itulah peranan pihak kerajaan melalui Kementerian Komunikasi. Menteri Komunikasi kan? Menteri Media dan Komunikasi. Apa lagi? Kalau cara usaha mesti melibatkan banyak pihak. Ibu bapa boleh mengajar anak-anak tentang adat tradisi kaum masing-masing sejak kecil. Ibarat melentur buluh, biarlah lari rebungnya. Kan? Sebab apa? Macam mana kita tahu pasal kita punya tradisi? Sebab ibu bapa kita yang ajar kan? Okey, apa lagi? Cikgu, Pihak sekolah pun main peranan. Okey, saya jawab. kalau macam pihak sekolah boleh mengadakan hari perayaan seperti Hari Raya, apa Tahun Baru Cina. Boleh. Betul tu betul. Cikgu nak cuba jawab. Okey, boleh. Pada pendapat saya, cara untuk menggalakkan remaja mengamalkan adat tradisi kaum masing-masing ialah dengan cara sentiasa bertanya pada orang yang lebih tua tentang adat tradisi kaum masing-masing. Selain itu, mereka juga boleh pergi ke muzium. Sebagai contoh, di Malaysia, kita mempunyai muzium adat yang terletak di Kuala Kelawang, Seremban. Dah. Okey, bagus. Itu maknanya usaha individu kan. Kita bertanya kepada orang yang lebih tahu ataupun arif tentang adat tradisi ni. Okey, muzium tu muzium dekat Seremban kan. Cikgu pernah pergi muzium juga. Kat mana cikgu pergi tu? Dekat Negeri Sembilan juga. Ya Allah, dia dekat dengan Tampin. Rembau ke kan? Dekat Rembau rasanya ada satu muzium tu cikgu pergi. Okey. Selesai Lama ada banyak masa lagi Okeylah, soalan last. Soalan terakhir Okey. Siapa nak baca? Ni soalan last. Mungkin kita sampai soalan 2. Saya. Okey, boleh baca. Menteri Kewangan telah melancarkan Bulan Literasi Kewangan 2021 pada tanggal 15 Oktober 2021. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kewangan, menyediakan pendidikan dan nasihat kewangan, di samping memelihara kesejahteraan kewangan dalam kalangan rakyat Malaysia. Program ini juga merupakan inisiatif kerajaan memupuk serta mempertingkatkan kesedaran dan pengetahuan rakyat dalam aspek pengurusan kewangan. Mengikut laporan kaji selidik keupayaan dan rangkuman kewangan 2018, masih ramai rakyat Malaysia mempunyai tahap keyakinan rendah, terutama dalam merancang kewangan mereka. Perkara ini semestinya memberikan impak tidak sihat kepada kesejahteraan kewangan rakyat, terutama ketika berdepan dengan pandemik. Oleh itu, sedikit pengetahuan berkaitan pengurusan kewangan amat penting dalam membuat perancangan kewangan, terutama ketika mendepani situasi mencabar dan tidak dijangka serta mengadaptasi senario semasa. Okey. Bagus. Soalan pertama. Lama, soalan hilang pula.
Soalan cikgu pula hilang. Ya, ni set berapa ni? Oh, patutlah ni set 2. Baik, soalan pertama. Nyatakan tujuan pelancaran Bulan Literasi Kewangan 2021. Sorry. Nyatakan tujuan pelancaran Bulan Literasi Kewangan 2021. Saya nak cuba cikgu. Okey. Program Bulan Literasi Kewangan 2021 dilancarkan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran kewangan, menyediakan pendidikan dan nasihat kewangan, di samping memelihara kesejahteraan kewangan dalam kalangan rakyat Malaysia. Ya, bagus. Jawapan yang tepat. Senang je kan? Baik, soalan yang kedua. Ya Allah, kenapa goyang-goyang ni? Soalan yang kedua. Apakah yang dinyatakan dalam laporan kaji selidik keupayaan dan rangkuman kewangan 2018? Oh, senang je ni. Apakah yang dinyatakan dalam laporan kaji selidik keupayaan dan rangkuman kewangan 2018? Saya cikgu. Ya, boleh. Perkara yang dinyatakan dalam laporan kaji selidik keupayaan dan rangkuman kewangan 2018 ialah masih ramai rakyat Malaysia mempunyai tahap keyakinan rendah terutama dalam merancang kewangan mereka. Ya, bagus. Dah settle. Okey, lagi 2 soalan je. Ni senang je. Pada pendapat anda, bagaimanakah sekolah boleh mendidik murid-murid tentang ilmu pengurusan kewangan? Cikgu ulang. Pada pendapat anda, bagaimanakah sekolah boleh mendidik murid-murid tentang ilmu pengurusan kewangan? Apa yang pihak sekolah boleh buat untuk ajar murid-murid tentang ilmu pengurusan kewangan? Apa dia? Tenang je. Saya nak cuba cikgu. Okey, boleh. Pada pendapat saya, sekolah boleh mengadakan tadi soalan tadi cikgu. Okey, bagaimanakah sekolah boleh mendidik murid-murid tentang ilmu pengurusan kewangan? Pada pendapat saya, sekolah boleh mendidik ilmu pengurusan kewangan bagi murid-murid ialah pihak sekolah boleh menjemput orang luar untuk memberikan ceramah atau seminar berkaitan tentang cara untuk menguruskan kewangan dengan baik kepada murid-murid. Selain itu juga guru-guru bolehlah memberikan inisiatif kepada murid-murid untuk sentiasa menabung walaupun dalam jumlah yang sedikit. Bagus. Cuma cikgu tegur pasal orang luar. Orang luar tu tukar istilah dia kepada pakar kewangan ke, macam tu. Ataupun penceramah jemputan ke, tu je istilah tu yang salah. Yang lain semua okey, complete.
Baik, soalan last sekali. Jelaskan cabaran untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan menguruskan kewangan dalam kalangan masyarakat. Jelaskan cabaran untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan menguruskan kewangan dalam kalangan masyarakat. Ini soalan penutup. Maknanya, apa masalah yang dihadapi untuk memastikan murid-murid ni sedar. Murid. Apa cabaran untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang ilmu pengurusan kewangan? Masyarakat lebih suka membazir kewangan dalam membeli perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepada diri sendiri dan orang lain. Bagus. Okey. Itu saja. Okey, cabaran yang kedua ialah masyarakat masyarakat di Malaysia. Cabaran kedua ialah masyarakat di Malaysia gemar berhutang. Itulah dia cabaran dia. Sebab masyarakat Malaysia gemar berhutang untuk membeli atau untuk melakukan sebarang perbelanjaan. Sebagai contoh, hutang kad kredit. Hutang kad kredit banyak menjerat golongan remaja khususnya. Kerana mereka tertarik dengan faedah yang beroleh daripada kad kredit. Contohnya kan, bila kita memohon kad kredit, kita mengambil kad kredit tu mungkin ada dapat hadiah ke kan, ataupun zero interest ke kan. Perasan tak? Sekarang ni kenapa ramai boleh beli iPhone? Sebab apa? Sebab boleh hutang kad kredit kan. Maknanya beli RM5,000 bayar pun RM5,000 sebab zero interest. Selagi kita bayar on time, lagi itulah tak ada kena faedah. Okey. Baik. Selesai. So, insya-Allah minggu depan kita akan sambung ujian bertutur secara berkumpulan Jadi setakat ni individu semua faham individu senang aja. Faham Siapa tadi? Yang tanya tadi. Atikah ke? Nabilah Cikgu, apa beza kad kredit dengan kad debit? Kad kredit tu kad debit tu kad bank. Kad kredit tu ni lah. Kita buat macam pinjaman, contohlah. Setiap orang dia boleh hutang kad kredit tak sama tau. Contohlah gaji cikgu RM10,000. Gaji Akmal RM5,000. So disebabkan gaji cikgu banyak, cikgu punya loan kad kredit boleh pergi sampai RM10,000. Contoh. So disebabkan gaji Akmal sikit, mungkin Akmal boleh dapat dalam RM5,000 je maksimum hutang kad kredit. Macam tu. Kad kredit tu hutang. Maknanya kalau nak beli barang, kita swipe je lah kad tu. Swap kad kredit. Duit tu dalam kad. Kalau kad debit tu kad bank, kad biasa. Maksudnya cukup bulan bayar kat bank. Maknanya hutang kad kredit ni kita kena bayar setiap bulan. Sama ada nak bayar ada dua bayaran, sama ada minimum amount ataupun nak bayar ikut yang dia suruh bayar. Contoh, dia suruh bayar 200 kan setiap bulan. Tapi dia ada minimum amount. Kita mungkin tak ada duit kan, nak bayar minimum amount tu mungkin 100. Boleh bayar 100. Tapi kalau kita lewat bayar, kita akan kena interest. Interest kredit kad sangat tinggi. That's why nanti kalau dah berkejaya nanti, elakkanlah hutang kredit kad. Itulah menyebabkan muflis. Okey. Dah Okey, sorry drag masa 5 minit.
Okey, so kalau tak ada apa-apa, insya-Allah ada rezeki kita jumpa minggu depan. Okey semua, assalamualaikum dan selamat malam. Cikgu. Sama. Jap. Okey, Afiqah stay kejap Afiqah. Salon khas kan 27 bulan. Afiqah ada lagi tak Afiqah? Afiqah? Okey, Afiqah jap. Suruh explain. Okey, Afiqah. Afiqah tahu tak sekolah apa yang Afiqah kena pergi? Tahu cikgu. Okey, Afiqah pergi sekolah tu, tanya panitia BM dia. Ketua panitia BM. Tanya dia, boleh tak saya nak dapatkan list nama untuk ujian berutuh berkumpulan, nak tahu dengan siapa saya ni. Tapi tak perlu kot sebab maybe Afiqah punya pasangan tu semuanya ni kot calon sendirian rasanya. Betul Afiqah? Maksudnya lah, Biasanya dia asing kan? asing kan, cikgu pernah observe. Memang kalau sendirian memang dia akan ni lah. Jadi takkanlah kita nak pergi jumpa dia pula kan. So tak apalah. Afiqah prepare lah. Saya tanya yang untuk calon khas cikgu. Calon khas. Calon khas. Sebab saya dimaklumkan calon persendirian memang diasingkan dengan budak sekolah itu kan. Okey. Tapi calon persendirian ni dia diasingkan lagi. Maknanya if dia jawab exam, dia akan seorang-seorang lah. Dia tak sama dengan calon persendirian. Itu yang saya tanya, kalau ujian bertutur kumpulan, dia still bertutur dalam kumpulan kan? Ya betul, berkumpulan. Okey. So Afiqah tetap ada juga kita panggil ahli yang lain. Tapi ada juga kes tertentu kan. Kalau tak ada juga, pentaksir tu yang akan jadi calon yang lain. Contohlah Afiqah calon 1, pentaksir tu calon kedua, macam tu. Tapi jarang berlaku lah, setakat tak ada lagi lah. Faham. Kalau dekat hospital, ya. Hospital kan. So pentaksir tu akan bercakap sekali. Tapi macam Aqilah ni tak ada, insya-Allah tak ada. Aqilah, Afiqah tak adalah. Ada calon lain tu. Okey, selesai. Terima kasih cikgu. Sama. Kalau saya cikgu, Ya. saya pergi sekolah, saya nak jawab periksa tu, dia kata pada hari kejadian baru dia bagi tahu